Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah saya siri yang ketiga, iaitu menyingkap rahsia dunia, siapa sebenarnya Ustaz Asy'ari Muhammad. Sebagai mukadimahnya, ada seseorang yang menyebut atau mengatakan bahawa dia percaya atau yakin bahawa Ustaz Asy'ari Muhammad itu adalah yang benar, pemimpin Arkam yang benar. Tetapi dia tidak yakin bahawa Abuya atau Ustaz Asy'ari Muhammad itu adalah Fatah Tamimi yang sebenar. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama insya-Allah mengikhlaskan niat kita pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita terus diberi panduan, kita terus diberikan kefahaman kita terhadap ilmu Islam yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ringkasan kepada apa yang diajukan kepada saya tadi, maka insya-Allah saya akan ringkaskan jawapannya. Yang pertama, sebagaimana saya telah menyebutnya sedikit sebanyak berkaitan dengan nasab atau keturunan Ustaz Asy'ari Muhammad. Ya, itu yang pertama. Kita lihat daripada kelahirannya, daripada keturunannya, daripada pendidikannya, daripada guru-gurunya. Kemudian kita lihat ciri-ciri peribadinya, kepimpinannya, keilmuannya. Tengok sungguh-sungguh, nilai sungguh-sungguh, bertanya, berdamping, soal jawab. Kemudian kita mengkaji lagi, terus mengkaji. Adakah beliau ini pernah mengarang kitab-kitab, buku-buku agama? Lihat segala macam karangan kitab-kitabnya, ada rujukan ke, tak ada ke? Kemudian mengambil tahu apa yang dikatakan minda, apa yang dikatakan buah fikiran. Jadi kita kena tahu juga iaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi keseluruhannya. Maka kita bandingkan dengan peribadi Ustaz Asy'ari Muhammad, ada tak ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis itu bersesuaian dengan Abuya atau Ustaz Asy'ari Muhammad. Saya secara peribadi yang telah mengkaji berpuluhan tahun, berpuluh-puluh tahun berkaitan dengan Abuya atau Ustaz Asy'ari Muhammad, saya melihat ciri-ciri kepribadian yang ada dalam hadis itu menyamai dengan Ustaz Asy'ari Muhammad 100%. Kemudian yang dikatakan Fatah At-Tamimi itu kedudukannya adalah sebagai Mujaddid. Kita kena tahu juga apa dia ciri-ciri Mujaddid, bila Mujaddid tu datang, tahunnya. Kemudian kita kena lihat ada tak ciri-ciri Mujaddid itu ada pada Ustaz Asy'ari Muhammad. Jadi sebelum kita nak bandingkan, nak tahu segala macam sifat kepribadian itu ada pada diri Abuya atau Ustaz Asy'ari Muhammad itu, kita lah kena ada pengetahuan terlebih dahulu tentang Islam itu. Tentang Mujaddid, tentang jamaah, macam mana ciri kepimpinan, macam mana ciri-ciri jemaah kebenaran. Saya kaji macam tu. Apa dia ciri-ciri jemaah kebenaran? Ada role model, ada contoh, ada sistem Islam dalam semua bidang. Semua bidangnya tajdid, baru, pembaharuan, menghidupkan ruh agama. Bandingkanlah. Jadi bukannya mudah-mudah kita nak menafikan ini bukan apa yang ada pada Abuya tu, bukan.
Jadi kalau bukan, sedangkan ciri-ciri semuanya yang saya kata itu dah lengkap. Kalau bukan, mana yang benarnya? Mana mujadid sekarang ni yang benarnya? Mana? Mana dia Fatah Taim yang sebenar? Saya berulang kali cakap, tunjukkanlah. Dengan nasabnya, dengan sistem yang dibawa oleh jamaahnya, ciri-ciri anak buahnya, pengikutnya, muridnya, mana? Bukan boleh cakap-cakap begitu je. Tambah-tambah yang semangat nak dengar ilmu-ilmu Islam ni antara lain orang awam. Orang awam ilmu pengetahuannya tak cukup, tapi memandai-mandai. Nak tunjuk pandai, nak masuk campur dalam urusan-urusan tajuk-tajuk keilmuan Islam yang peringkat tinggi. Sedangkan ilmunya sikit, ilmunya tak dalam, dangkal. Macam mana nak capai, kemudian tuduh macam-macam. Tak kena. Dan kita mulakan sekarang ni, iaitu siri yang ketiga ini, untuk mengesan keturunan Abuya Asy'ari Muhammad. Kita boleh lihat siapa yang memelihara, yang menjaganya, yang mendidiknya. Yang pertama, Muhammad bin Idris. Ayahnya sendiri. Ayah kepada Abuya. Ayah kepada Abuya ni disekolahkan di sekolah Inggeris. Tapi didikannya agama. Ambil perhatian. Jadi dia bekerja sebagai pegawai kastam. Tapi peribadinya beragama. Orang yang menjiwai agama. Jarang buka songkok. Jadi istilah kita ni tak pernah buka songkok lah. Maknanya dia ni senantiasa suka sangat bersongkok. Warak lah tu. Nak gambarkan warak tu. Jangan tuan-tuan jadi orang yang, maaf cakap, luar bendul pula. Bila sebut tak pernah buka songkok ni 24 jam pakai songkok. Janganlah sampai macam tu pula. Bahkan dikatakan bahawa ayah kepada Abuya iaitu Muhammad bin Idris sanggup duduk, boleh duduk, tahan duduk di tikar semayang daripada asar, maghrib, isya dengan satu wuduk, dengan satu air semayang saja. Sekali lagi nak ceritakan, ayahnya pun dah ada keistimewaannya. Sanggup duduk di tikar sembahyang daripada asar, maghrib, isya dengan satu wuduk. Anaknya tak ada seorang pun sekolah Inggeris. Bahkan beliau berpesan agar anak-anaknya jangan kerja makan gaji, tapi kerja sendiri. Kalau bercakap, mesti berkait dengan agama, dengan merujuk apa kata gurunya, Kiai Syahid. Apa kata Kiai Syahid yang dipetik dari Quran dan hadis. Dan suka saya mengulangi kesekian kalinya bahawa Kiai Syahid itu adalah salah seorang daripada khalifah tarikat Aurat Muhammadiyah. Iaitu daripada gurunya Syekh Muhammad bin Abdullah. Hampir setiap hari lepas asar, beliau cerita-cerita, memberi kuliah kepada keluarganya tentang serba-serbi hal agama, kebangkitan Islam dan pemimpin-pemimpin Islam yang bakal lahir. Bahkan dia seorang ahli tarikat yang kuat berwirid dengan Aurat Muhammadiyah. Jadi kepada orang awam yang tak kenal Aurat Muhammadiyah, janganlah jump into conclusion, jangan buat tuduhan. Tengok dulu apa yang ada dalam kandungan Aurat Muhammadiyah tu. Jangan mudah-mudah nak sesatkan. Ini masalah orang akhir zaman ni. Umat Islam akhir zaman ni. Tak faham, tak reti, tak pandai tapi nak tunjuk pandai. Akhirnya mudah-mudah dia nak sesatkan orang. Saya sendiri pernah ditanya oleh pejabat agama. Saya tunjukkan. Ini saya photostat Aurat Muhammadiyah. Ni tuan. Saya nak bertanya. Dia kata apa dekat saya? Pegawai tu yang tanya saya. Ustaz tak boleh bertanya. Ustaz boleh jawab je. Adil ke macam tu? Tapi saya terus jawab. Dan akhirnya saya menang kes. Kes 2012, nak bicara 2017. Lamanya. Padahal 5 minit kalau diselesaikan di luar mahkamah. 5 minit saja. Akhirnya 2017 saya menang kes. Dah tak ada saksi lah. Dia orang pula nak mengaturkan mahkamah syariah. Subhanallah. Inilah watak-watak akhir zaman, tuan-tuan. Sambung lagi. Abuya dididik dengan miskin. Di rumah hidupnya agak mewah, tapi di luar dia miskin. Dia berjaya menanamkan rasa bertuhan ke hati Abuya, didikan daripada bapaknya Muhammad tadi. Muhammad ayahnya tidak berhutang, sakit tak pernah ke hospital. Punya subhanallah, tawakal, usaha ikhtiarnya. Subhanallah. Walaupun boleh bercakap Inggeris, tapi dia tidak berbahasa Inggeris. Dia reti cakap Inggeris, tapi dia tak excited sangat, tak begitu wairah nak cakap bahasa Inggeris pun. Kalau kawan-kawan datang ke rumah, mereka cakap Inggeris, tapi bapa Abuya cakap Melayu. Kerana jiwa agamanya terlalu mendalam, maka terbentuklah peribadi yang pelik begitu. Ini nak bagi tahu satu pelik ni. Bila orang itu memang pemimpin yang hebat bertaraf dunia macam Abuya Ustaz Asy'ari Muhammad yang tuan-puan ramai yang tak kenal. Saya nak bagi tahu ni, jangan terkejut pula, jangan tak percaya pula. Ini sejarah fakta. Takkan fakta macam ni nak cari dalam hadis atau Quran. Kena tanyalah orang yang berkaitan.
Abuya ni memang seorang yang pelik, yang dahsyat, luar biasa, yang hebat. Waktu kanak-kanak ketika sedang bersekolah rendah dan menengah. Minta maaf, yang saya maksudkan sini ialah ayahnya Muhammad. Abuya sini dah pelik dah. Jadi, Muhammad tadi ni pun orang yang luar biasa. Keturunan baik-baik. Bapaknya pun luar biasa. Waktu kanak-kanak ketika sedang bersekolah. Ini ayah dia, Muhammad. Muhammad bin Idris. Sekolah rendah dan menengah terjadi pada dirinya 3 kali mati. Bila sebut 3 kali mati, jangan kata katun 3 kali mati. Ini orang nampak macam mati lah. Tapi maknanya belum mati lagi lah. Mati tu sekali je. Namun ketiga-tiganya itu bila diuruskan pengebumiannya, dia hidup balik. Ya, jadi nak katakan bahawa beliau ni benar-benar meninggal dunia pada tahun 1973 di Segambut, di anak sungai sebelah rumahnya dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Patutnya bila kita mendengar cerita ni, dahsyat. Ayah Abuya ni dahsyat sungguh, bapa Abuya. Patutlah anaknya hebat. Patut fikir macam tu. Bukan bila saya kata sampai 3 kali mati, nampak benar katanya. Nampak benar, tak masuk akal. Wali-wali, kehidupan wali-wali ni pelik, ajaib, karamah yang di luar jangkauan akal. Tak terduga oleh akal, tapi terjadi. Terjadi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kena fikir macam tu. Jadi ayahnya tadi meninggal dunia pada tahun 1973 di Segambut, di anak sungai sebelah rumahnya dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Yakni ketika mandi dan berwuduk di air yang cetek jernih. Dia dapat pertahankan dan selamatkan Abuya masa hidupnya tadi untuk membesar sebagai seorang ulama, pejuang Islam tanpa terpengaruh dengan persekitaran yang rosak. Inilah jasa besar ayahnya iaitu Muhammad bin Idris. Kemudian lagi yang menjaga Abuya siapa? Lebay Ibrahim, iaitu yang menjadi penjaga dan pengasuh Abuya. Abuya berada di bawah jagaan Syekh Lebay Ibrahim selama 5 tahun. Mengenali wataknya dari dekat, Abuya berani menyatakan peribadi ini adalah peribadi contoh salafus soleh. Salafus soleh ni lama lah, dah ribuan tahun yang lampau. Contoh di zaman moden ni, yang hidup di zaman sekarang ni. Di antara watak Lebay Ibrahim itu, yang jaga didik Abuya ni, tengok orang macam mana. Ahli abid, kaki ibadat lah, ahli zikir. Banyak jadual hidupnya ditika semayang. Allahu Akbar. Setiap hari dia masak tengah hari untuk siapa saja yang lalu depan rumahnya. Bukan mesti ada lauk istimewa. Ada ikan masin ke sambal belacan pun cukup. Untuk dia memanggil siapa saja yang lalu. Hingga ada orang bila time makan je. Subhanallah. Memang sengaja lalu di situ. Bila kenduri kendara pula, dia mengetuai kerja memasak dan menyumbang sebagian besar keperluan kenduri. Ini peribadi orang yang jaga Abuya, Ustaz Asy'ari Muhammad. Kalau ada pesta di kampung Pilin seperti ronggeng dan sebagainya, Lebay Ibrahim akan hilang selama seminggu. Dia akan pergi ke Lubuk Cina, rumah adiknya. Alasannya tak mensyubhat, takut bala Allah menimpa akan dia. Nampak, yang menjaga Abuya ni orang yang takutkan dosa. Tapi kita ni tuan-tuan, maaf cakap, orang Malaysia ni, ramai daripada kalangan umat Islam ni, telah menuduh bukan-bukan. Sesatlah, begitulah, beginilah, kecamlah. Cahaya sangat-sangat. Cahaya buta-buta. Apa kata surat khabar? Apa kata ulama-ulama fasik ni? Dan akhirnya Abuya minta diijazahkan aurat Muhammadiyah. Jadi pada ketika usia lebih kurang dalam 13 tahun, maka terjadilah sejarah di tangan Syekh Lebay Ibrahim. Di mana Abuya Asy'ari Muhammad ini diijazahkan dengan aurat Muhammadiyah di Pilin. 13 tahun, tingkatan 1. Cuba fikir tuan-tuan. Bukan senang nak buatkan anak didik mau bertarikat. Dengan pengaruh sekitarnya dan macam-macam lagi. Zaman tahun 60-an lebih kurang. Ramai orang tak semayang, suka keluar berpoya-poya dengan kawan-kawan. Nak cari remaja yang beragama susah. Tapi Abuya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pula Kiai Syahid pula. Dijaga oleh Kiai Syahid, salah seorang khalifah aurat Muhammadiyah. Selama 3 tahun. Bertaraf khalifah kepada Saidi Syekh Muhammad bin Abdullah. Siapa Syekh Muhammad bin Abdullah? Nanti saya cerita. Panjang ceritanya, menarik ceritanya. Yakni guru juga kepada Lebay Ibrahim. Lebay Ibrahim ni bertaraf wakil. Jadi boleh mengijazahkan tarikat juga. Beliau juga boleh ijazahkan aurat. Tidak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Pernah sekali dihempap dahan getah. Lantas dia berkata, Eden lupa puasa Senin.
Sampai macam tu. Punya puasanya istiqamah. Subhanallah. Di antara ramai-ramai Khalifah Muhammadiyah yang Saidi lahirkan, Saidi iaitu Muhammad bin Abdul atau Mbah Agong ni, hanya kiai syahid saja yang diberi tauliah untuk mengajar kepada jin. Bila mengajar kepada jin ni, kalau pok-pok Wahabi dengar ni, pelik sangatlah. Dia orang ni cukup sensitif. Dia orang ni biasa-biasa je. Dengan hadis tu konon-konon dia orang hebat sangat dengan hadis. Padahal, saya ambil satu contohnya. Katalah apa yang disebut itu adalah hadis Nabi SAW. Mereka kadang-kala berani mengatakan itu bukan hadis. Itu hadis maudhu. Katalah Nabi benar bersabda akan kata-kata itu. Maka ia menjadi hadis. Maka Puak Wahabi telah membohongi. Mengatakan itu bukan hadis. Mereka beranikan hadis maudhu. Selama hari ini mereka anggap kalau hadis dhaif ni jangan kita yakin bahawa apa yang kita baca sebutkan tadi itu benar-benar daripada hadis Nabi SAW. Ihtiyat, berhati-hati. Okey, kita bolehlah terima benda tu. Tapi bagi mereka, kadang-kadang, perkara itu ataupun perkataan itu adalah hadis Nabi. Confident mereka dengan berani mengatakan itu bukan hadis. Jadi siapa yang menipu? Yang mana Nabi menyebut barang siapa yang mendustai atas aku, maka disediakan api neraka untuknya. Kata Kiai Syahid, jin-jin tu masuk ke kelasnya. Semua dalam wajah perempuan dan cantik-cantik. Jasa besarnya ialah membangunkan pilihan sebagai sekolah Muhammadiyah hingga menjadi kunjungan ramai. Yang terpenting dapat membesarkan abuya di sana. Dengan dunia sembahyangnya, tahlilnya, maulidnya. Hingga tertanamnya cita-cita Islam tulen di hati kanak-kanak itu, iaitu Asy'ari Muhammad. Ustaz Asy'ari Muhammad. Yang berbahagia mulia, Ustaz Asy'ari Muhammad. Sekali lagi, golongan Wahabi ni cukup fobia dengan cerita-cerita ni. Cerita karamah ke, cerita apa tu? Yakaza, ilham, karamah, cerita jin ni. Zaman Nabi Sulaiman pun boleh mengawal jin-jin ni. Kadang kata itu Nabi. Wali ni orang yang bertakwa. Nabi Sulaiman manusia yang bertakwa. Wali-wali orang yang bertakwa. Ahli zikir, ahli sufi ni. Yang pelik bin ajaibnya, orang Wahabi ni tak suka. Tak berkenan, tak percaya, tak yakin. Jadi kalau orang macam ni jangan ajak sembang lah, biarkan. Dia orang ni kena tunggu Imam Mahdi datang. Imam Mahdi akan memerangi golongan Wahabi ni. Yakin cakap saya insya-Allah. Kalau mereka tidak bertaubat. Sekarang kita beralih kepada sambungan kisah Profesor Dr. Hisham At-Tamimi, pensyarah kuliah Syariah Islam Universiti Jordan Amman Jordan, ini tak habis lagi. Dulu kita cerita separuh. Jadi Abuya Ustaz Asy'ari Muhammad ni berdakwah di luar negara. Dia berjuang, bekerja bersungguh-sungguh untuk membangunkan model Islam, role model. Memang ada dalam dirinya, dalam jamaahnya role model. Maka tidak heran dalam masa yang singkat bantuan Tuhan turun mencurah-curah sehingga projek-projek Abuya bertebaran. Bukan sahaja di Malaysia, Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia sampai hari ini. Semuanya dibuat untuk mencari redha dan kasih sayang Tuhan. Semuanya dibuat untuk mencari redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa kata musuh-musuh Islam? Apa kata musuh-musuh kebenaran? Walaupun berjaya di Malaysia, Asia Tenggara, dunia pun, tapi kalau akidah dah rosak, dia tak bertemu lagi dengan Abuya, dengan Ustaz Asy'ari, dengan orang-orang, tak bertanya lagi tentang tauhid. Kalau ditanya ajak sembang dengan tauhid, saya yakin pun penuh dengan kesyirikan orang yang menuduh ni. Dirinya penuh dengan syirik. Sebab apa saya berani katakan begitu? Yang pertama, Abuya mengajar kita hendaklah rasa tidak berbuat. Udah ibadat kita sepenuh apa, banyak mana sekalipun, ikhlas mana pun, kita rasa tidak berbuat dan rasa tidak pernah buat. Ada pada diri kita, cuba tanya. Yang kedua, tidak pernah merasa diri itu lebih baik lagi daripada orang lain. Tidak pernah merasa diri daripada orang lain. Kalau dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain, maka dia telah mendahului Tuhan. Sebab kita tak tahu ending kita macam mana. Yang ketiga, dia ajar kita ni bertawasul. Sama ada dengan Imam Mahdi, sama ada dengan Rasulullah. Bukan untuk mencipta syirik, tapi untuk mengelakkan syirik. Untuk merasakan diri kita ini tidak layak untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menghubungkan hati kita dengan kekasih-kekasih Allah. Supaya dia akan merecommend kita atau menjadi recommendation agar doa kita, hajat kita diperkenankan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, kita sangat yakin bahawa Fatah Tamimi, Imam Mahdi Rasulullah sendiri dan Rasulullah SAW itu sendiri tidak ada kuasa selama-lamanya. Apakah kita faham tauhid macam tu? Bahkan saya diberi faham, ada ramai yang menuduh bahawa ahli-ahli jamaah Abuya ini mendewa-dewakan Abuya. Itu salah faham. Itu sangkaan buruk. Itu tuduhan melulu. Sebenarnya tidak ada seorang pun ahli daripada jamaah Abuya ini yang merasakan Abuya ni ada kuasa, ada power. Sebenarnya Abuya tidak ada kuasa langsung, tidak ada kuasa apa-apa. Tak pernah ada kuasa. Jadi macam mana nak timbul memuja-muja gurunya? Bukan memuja-muja. Cuba tukar istilah tu. Sayang. Sayang kepada guru kita. Sayang kepada mursyid. Sayang kepada tuan guru kita yang mengajar ilmu agama, yang sehingga kita mengenali kebenaran, boleh semayang, boleh istiqamah, boleh dapat rasa bertuhan, boleh dapat rasa kehambaan. Siapa yang ajar? Abuya yang ajar. Jadi kita sayang sangat pada dia. Sebagaimana sahabat-sahabat sayang sangat pada Nabi SAW. Lalu ditukar istilah memuja-muja, menyanjung-nyanjung. Tu tak betul. Tu menuduh, tu sangkaan jahat tu namanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Abuya menceritakan bahawa perjuangan yang sedang Abuya lagangkan ini adalah untuk menagih janji Tuhan yang diucapkan melalui lidah Rasulullah SAW bahawa Islam akan bangkit dan gemilang sehingga akan menguasai dunia dan membawa dunia kepada keamanan, kedamaian, keharmonian, kasih sayang dan kemakmuran di bawah pimpinan Imamul Mahdi. Ada kita dengar ustaz-ustaz kita cerita ni sebelum daripada ni. Siapa yang mula-mula di Malaysia ini? Siapa yang mula-mula di Malaysia ini yang mengajar orang perempuan untuk memakai purdah, memakai tudung, memakai serban, melilit serban? Siapa dia orang yang pertama di Malaysia ini menentang Syiah? Semua tu Abuya yang mengajarkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, nasyid Islam, drama Islam. Semuanya Abuya. Semuanya Ustaz Asyid Muhammad. Tiba-tiba tanpa kajian yang mendalam, tak sedar diri, tak faham, menuduh bukan-bukan, akhirnya dituduh sesat. Subhanallah. Daripada mana dengar sesat ni? Surat khabar, berita harian, utusan Malaysia, televisyen. Sebab itu Abuya pernah mengatakan, kalau nak tahu seseorang itu benar-benar Imam Mahdi, tanya kepada seorang tu. Dia tahu tak segala macam susu galuh, ciri-ciri Imam Mahdi yang paling faham, paling sempurna kefahamannya, maka dialah Fatah At-Tamimi. Dan itulah anugerah yang diberikan kepada Abuya, Fatah Tamimi, Mujaddid, yang mana rata-rata orang Melayu tak faham. Nanti tuan-tuan akan terkejut. Terkejut beruk, terkejut King Kong, terkejut zirafah. Beruk pun tak terkejut macam tu, zirafah pun tak terkejut macam tu, tuan-tuan akan terkejut lagi dahsyat. Silat-silat akhir bulan boleh pengsan. Kenapa jadi macam tu? Kita dah kata, dah tuduh. Sesat begitu, begini, confident, yakin je. Oh, dia tu siapa? Dia tu ulama'. Kita tak tahu ulama' akhir zaman tu apa ciri-ciri dia. Sebagai contoh untuk bicara soal Abuya dan jamaah Abuya ni, maka diambil ulama'-ulama' yang berfaham Wahabi, yang memang menolak tawasul, tolak karamah, tolak yakazah, tolak Imam Mahdi, tolak tarikat. Apa cerita? Ulama' dulu menganut fahaman bermazhab. Mereka ni ahli sunnah wal jamaah. Ulama'-ulama' akhir abad ini banyak terpengaruh dengan fahaman tanpa mazhab, secara sedar atau tidak. Kitab rujukan ahli sunnah wal jamaah ditulis oleh ulama' muktabar bermazhab Syafi'i. Manakala pihak yang berkuasa kadang-kala mengambil kitab yang ditulis oleh ulama' moden yang terpengaruh dengan barat. Mana nak sama? Mana dia ulama'-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berani berkata benar walaupun pahit? Jadi pengharaman kepada jamaah ini dibuat. Tidak, yang pertama, tidak mengikut disiplin ilmu, tidak mengikut kaedah syariat, tidak wujud natural justice yang diamalkan oleh mahkamah sivil, kerana tekanan daripada golongan yang berkuasa kepada rakyat jelata yang tidak disenangi. Namun demikian, masih ada mufti-mufti dan ulama' yang mengatakan bahawa
Contohnya buku tadi, buku Aurat Muhammadiyah itu tidak sesat. Buku yang menjelaskan tuduhan, membuka fikiran masyarakat supaya berfikir kembali dengan tenang dan rasional. Buku yang memandu mencari penyelesaian dengan tenang dan puas. Buku tu diharamkan. Macam mana rakyat nak tahu? Tetapi memanglah sejarah kebangkitan Islam itu berlaku di atas segala penghinaan dan fitnah. Jadi para ustaz di Malaysia dan para ulama di Malaysia, janganlah tension, marah, bengang yang amat sangat. Kerana sebahagian daripada tuan-tuan telah menyesatkan jamaah ustaz berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Sehingga ada di kalangan tuan-tuan yang di antara ulama-ulama di Malaysia yang telah meninggal dunia, ustaznya meninggal dunia, rakyat-rakyat meninggal dunia dalam keadaan telah menyimpulkan, mengatakan bahawa Ustaz Asy'ari itu membawa ajaran sesat. Kalau betul-betul sesat, itu memang tuduhan tuan-puan daripada dulu lagi berpuluh-puluh tahun. Tetapi kalau tidak sesat, kalau diberi keadilan yang sebenar-benarnya, kalau didapati Ustaz Asy'ari itu tidak sesat, jamaahnya tidak sesat, tuan-tuan nak kata apa? Sesiapa yang menyanggah kebebasan dan keadilan bererti dia menolak satu aspek dari ajaran Islam. Dan ertinya termasuklah dia dalam golongan yang membuat bid'ah. Dan termasuklah dia dalam golongan penindas dan penzalim. Sebab itu, selama hari ini, perbicaraan ataupun perbincangan dengan jamaah Ustaz Asy'ari ini tidak benar-benar dibincang dalam muktamar atau muzakarah yang benar-benar yang dihadiri oleh seluruh ulama rasmi, yang benar-benar, juga yang tidak rasmi, bertarikat, yang ada degree dan sebagainya. Dan umum mengetahui zaman inilah sebenarnya banyak perkara yang tidak haram diharamkan, manakala yang diharam dihalalkan. Ini semua orang boleh faham. Bukan caranya dengan menolak pendapat ulama yang dibuat rujukan. Ustaz Asy'ari ada buku rujukan, kitab rujukan. Kita menolak pendapat ulama yang dijadikan rujukan tadi dengan pendapat kontra ulama yang lain. Sedangkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Mu'tabariyah, dah ada satu pendapat yang kita sandar kepadanya. Kita pula nak kontra, kita ambil pula ulama yang lain. Lalu diharamkan fahaman atau satu ajaran. Jadi maruah pendapat penulis itu tidak dipertimbangkan, tidak dihargai. Mana boleh macam tu? Tidak adil namanya. Tidak adil itu zalim. Zalim tu haram. Haram tu berdosa. Kalau tak taubat, faham apa maknanya. Ini saya tujukan kepada ustaz-ustaz, kepada pihak-pihak yang tertentu. Di bawah Seksyen 298, Undang-Undang Keseksaan menyatakan, 298A-1, barang siapa dengan perkataan-perkataan, sama ada dengan percakapan atau bertulis, atau dengan isyarat atau dengan cara pertanyaan yang ternampak, atau secara apa-apa perbuatan, aktiviti, atau tingkah laku, atau secara menubuhkan, memajukan, atau mengaturkan apa-apa aktiviti, atau selainnya, dalam apa-apa cara yang lain, menyebabkan, atau cuba menyebabkan, atau mungkin menyebabkan tidak harmoni, perpecahan atau perasaan kegusaran, benci atau sakit hati, atau memudaratkan atau cuba memudaratkan keadaan harmoni dan bersatu, maka atas alasan-alasan agama di antara orang-orang atau kumpulan orang-orang yang menganuti agama yang sama atau berlainan, hendaklah diseksa dengan penjara bagi satu tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jadi ini seakan-akan nak bagi tahu pihak jamaah Ustaz Asy'ari lah nak bertanya kepada pihak-pihak yang menjalankan tugasannya secara tidak adil. Bukan ayat ini digunakan pada Ustaz Asy'ari. Sepatutnya jamaah Ustaz Asy'ari tu nak kenakan tuan-tuan dengan ni, tindakan ni yang tak betul, yang tidak adil, yang zalim tu. Contohnya orang guna rujukan Imam 4 mazhab, kita ambil rujukan Mahmud Shaltut. Adakah Mahmud Shaltut tu lebih alim daripada Imam mazhab yang 4? Imam mazhab mengharuskan tawasul. Kita pula pergi ambil kitab, kita tolak tawasul. Cara kita nak menang hujah macam tu? Mana boleh? Akhirnya berlaku perbezaan sebenar. Hanya perbezaan pendapat dalam masalah khilafiyah. Akhirnya rugi besar, pecah belah. Yang menjadi masalah rakyat semua. Bila tengok Jemaah Arkam dulu, sesat.
Tengok Ustaz Asy'ari sesat. Tak tahu siapa Ustaz Asy'ari ni. Pemimpin besar yang hebat, yang warak, yang bertakwa, wali. Wali sungguh. Kita tak pernah jumpa, tak pernah bertemu ramah, tak pernah berkasih sayang, tak pernah berkomunikasi, tuduh macam-macam. Jadi kalau diikutkan, banyak perkara yang dibincangkan melibatkan soal khilafiyah. Adakah soal khilafiyah boleh membawa kesesatan? Mana boleh kita paksa orang meminta meyakini ijtihad secara qat'i seperti yakinkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh lagi berubah-ubah keyakinannya. Keyakinan melalui ijtihad semua orang faham. Keyakinan secara zanni. Sebagaimana berlakunya perbezaan keyakinan. Boleh berlaku sejarah Imam Syafi'i terkenal dengan kaul qadim di Baghdad dan kaul jadid di Mesir. Patutnya jangan mudah-mudah kita tohmah kenyataan tanpa usul periksa, tanpa bukti, tindakan yang tidak adil. Kalau dibicara di mahkamah dunia pun, mahkamah dunia akan tolak. Kalau mahkamah akhirat, lagilah. Jadi jangan kita berani main tembak dari jauh. Apa yang kita bangkitkan konon-kononnya kepada masyarakat itu sebenarnya lah asing kepada orang awam. Orang awam je tak apa, ilmunya rendah. Dan jadi menimbulkan fitnah. Contohnya menentukan Imam Mahdi. Masalah perkara khilafiyah bila dibesarkan membawa perselisihan pendapat dan perpecahan di kalangan umat Islam. Masalah yakazah. Masalah yakazah tu harus kekalkanlah tempatnya, harus. Apa masalah sangat? Yang nak dipaksa-paksakan kita pula orang lain yakazah, orang lain tu wali, orang lain tu baik, orang lain bertakwa dia yakazah. Kita sibuk-sibuk berani kita kata tak. Bila dia kazah kita kata sesat. Ada ke masalah khilafiyah kita orang tu beryakazah? Biarlah beryakazah, harus hukumnya. Seolah-olah yakazah pula nak minta izin kita nak mengesahkan. Bila kita betul baru betul. Kita pun tak pernah yakazah. Subhanallah. Ini sepatutnya pihak berkuasa, pihak berwajib menjelaskan kekeliruan pada masyarakat berdasarkan fahaman apa? Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dan apa sekitar contohnya yang terkait dengan karamah. Karamah ni semua orang tahu. Perkara luar biasa yang berlaku pada wali Allah. Sekarang ni Ustaz Asy'ari pengikutnya yakin dia tu wali Allah. Nampak ketara banyak benda. Kita yang tak percaya mudah-mudah kata sesat. Perkara karamah tu perkara di luar jangkauan akal kita. Perkara yang ajaib. Kita ni fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Patutnya perkara tu harus. Tak apalah. Ini sampai menyesatkan. Habis semua orang tuhmah. Tak berdosa tu. Ustaz Asy'ari sebagaimana yang selalu disebutkan. Nasabnya dari Bani Tamim. Nabi kata jangan kamu kata dekat Bani Tamim ni, keturunan Bani Tamim, melainkan benda-benda yang baik saja. Tambah-tambah lebih-lebih dia memang seorang yang baik kepada Ahlul Bait. Jangan kamu tuduh kata yang macam-macam yang tak baik kepada Ahlul Bait. Dikeluarkan oleh Ad-Dailami daripada Abu Sa'id katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah amat murka ke atas orang yang menyakiti pada keturunanku. Dikeluarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam As-Sawa'i'nya, muka surat 184. Bertepatan dengan nas dan sanadnya. Berbalik kepada perbincangan ataupun pertemuan Abuya bersama dengan Profesor Dr. Hisham At-Tamimi ni, ia berlaku pada hari Rabu 19 Januari 2000 di rumahnya di Amman, Jordan. Sama ada tuan percaya atau tidak, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan islah perang terhadapnya. Jadi sebagai rumusannya, saya menasihatkan tuan-puan, orang awam, pemimpin, masyarakat, ulama-ulama, ustaz-ustaz, da'i yang ada di Malaysia ni, muhasabah diri. Sama-sama, termasuk diri saya. Kita boleh lagi baiki keadaan. Kalau nak selamatkan Malaysia ini, tidak dapat tidak. Kita telah menyesatkan seorang wali Allah. Seorang yang baik, seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, seorang mujadid. Kita kajilah. Buat secara adil, saksama. Panggil lagi sekali. Puak-puak dia orang tu, panggil lah. Mana ahli-ahli jamaah yang sedia ada tu, panggil, bincang secara elok. InsyaAllah, dosa-dosa kita akan diampunkan, dinaikkan martabat kita. Kerana kita sanggup bertobat. Ya, kami silap dulu.
Dulu kami tak panggil, tak tanya sungguh-sungguh, tak siasat sungguh-sungguh, main arahan daripada pihak berkuasa je kami terus ambil tindakan. Ampun maaflah daripada kami berdosa, mengaku salah. Boleh macam tu. Saya ni orang luar, saya bukan orang Arkam. Tapi saya punya kajian ni macam tu lah. Saya sangat berminat, sampai sekarang ni berminat duk kaji-kaji lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi ampun maaf daripada saya, walaupun ada sebagainya tegas, tapi untuk kebaikan bersama. Marilah kita sama-sama menginsafi diri, baiki diri sebelum terlambat. Sebelum kita meninggal dunia tak sempat bertaubat, na'udzubillah, wal-i'azubillah. Jadi marilah sama-sama kita baiki ni, mengembalikan supaya negara kita pulih dan maju, cemerlang, gemilang dan terbilang menurut ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.